Baik, konsep produk Vista Manhaj. Okay. Yang pertama, kita kena faham bahawa produk-produk Vista Manhaj bukan ubat. Tu kena faham betul-betul. Jangan sesekali anggap ianya ubat. Sebab apabila kita anggap ianya sebagai ubat, maka apa yang akan terjadi adalah akan timbul persoalan-persoalan, iaitu sakit ni nak makan apa? Sakit pungkuk, sakit macam-macam, makan apa? Dia akan tanya. Macam kita counter farmasi. Stres duk tanya. Ni sakit ni, sakit Fibroid nak makan apa? Fibroid. Duk ni tanya pula apa nama ni, apa sakit apa sis nak makan apa? Sis. Allah, ada macam-macam penyakit, jenuh macam-macam jawapan. Pening kepala. Jadi saya nak fahamkan, nak terangkan, nak berikan penegasan bahawa produk kita bukan ubat. Cerita pun dengan kita punya prospek pun, habaq kat mereka, ni bukan ubat. Ya, habis tu datang apa? Orang Kedah dia sebut datang apa? Kan? Produk Vista Manhaj ini, apa yang kita buat adalah, asasnya adalah, nombor satu, kita ini berasal dari tanah. Untuk tanah itu subur, untuk tanah itu boleh berproduktiviti, tanam apa pun tumbuh elok, tanah yang sihat, mestilah ada baja. Betul tak? Mestilah ada baja. Jadi apa yang kita makan itu ibaratnya baja, macam tanah. Sebab itu produk, apabila kita amalkan makanan kesihatan yang semuanya berasal dari tanah. Sebab kita ni asal tanah. Baru ngam. Baru je ibaratnya macam tabuk baja, tapi takkan nak pergi cari baja pokok pergi makan. Tak lah. Baja untuk sistem tubuh kita yang ianya dibuat dari tanah. Itu maksudnya. Mana dia tidak perlu ada spesifik ataupun sakit ni nak makan apa, sakit tu nak makan apa. Tak. Itu kena faham elok-elok. Dan yang kedua, produk kita menepati ciri halalan tayyibah. Halal dan tayyibah. Bukan Taliban. Tayyiban. Maknanya tayyib, baik. Dalam Quran disebut kan, makanlah makanan yang halal lagi baik. Surah Al-Maidah kan? Dalam surah Al-Maidah pun ada, dalam surah An-Nahl pun ada. An-Nahl ke An-Nahlu? An-Nahl tak? Ni pakai rujuk agama pun ada. Tu seronok tu, aku sedar. Okey, takut salah, baik mengaku tak erti. Kan? Jadi tayyib ini ianya lebih memberatkan kepada kesihatan. Dia baik. Faktor baik. Makanan ini boleh menyebabkan kita sakit. Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW kata, 80% daripada punca penyakit datang daripada usus, daripada perut, daripada apa yang kita makan. Makanan yang baik akan membantu kita untuk menjadi lebih sihat. So, kita ada banyak makanan yang halal tetapi tidak tayyib. Dia memberikan keburukan kepada kesihatan tubuh kita. Kan? Contoh, gula. Gula ni halal tak?
Halal. Thayyib dah. Baik dah. Siapa berani kata? Gula ni baik tak baik? Ha? Baik ke tak baik? Baik. Ha, tu dia, subhanallah. Baik ke tak baik? Tak baik. Siapa kata baik? Angkat tangan. Siapa kata tak baik? Angkat tangan. Ha, saya bersetuju dengan saya. Okey, satu lagi. B segera, tak mau sebut jenama apa. Yang ada MSG tu. Kan? Halal tak? Halal. Baik tak? Baik tak? Tak. Rokok. Rokok. Rokok halal ke tak? Rokok. Macam-macam lah kata kan. Tapi yang hak berokok tu dia kata halal. Atau dia paling-paling pun dia kata harus. Kan? Dia pun tak berani kata halal sebenarnya kan. Dia kata harus. Kan? Baik tak baik? Confirm tak baik. Filter dia tu, dia punya dia panggil apa? Filter tu kan. Dibuat daripada sumber babi. Tak sungguh kan nak bohong. Tak apa. Bukan nak kata kat dia, tapi lebih kurang lagu tu lah juga kan. Takkan nak kata hak depan ni. Takkan ada orang risau kau, tak ada kan. Semua kan. Ini kan kerja dakwah. Betul tak? Okey. Jadi, apa yang kita nak bercakap hari ini adalah makanan. Kita berniaga apa? Kita bukan berniaga ubat. Tapi kita berniaga produk halal dan baik. Sebagai amalan harian. Jelas tak tu? Jangan pergi terpur-terpur. Weh, hang tahu tak? Produk ni bagus, hang tahu tak? Boleh baik kecil mana? Dah, jadi ubat. Masalahnya adalah orang kita, kalau kita cerita bab duit, mula-mula mukadimah cerita bab duit, tak dapat duit 3 bulan, tak banyak, dia berhenti. Dia kata tak boleh buat duit pun. Kalau kita cerita bab ubat, baik pun dia berhenti. Sebab apa? Ubat baik. Berhenti lah. Bukan buat apa. Tak baik. Lagi cepat dia berhenti. Burung dia kata. Sebab itu, kita kena faham bahawa produk kita ini penekanannya kepada sebagai makanan yang halal, lagi baik sebagai baja. Bukan ibarat lah, memang kita ni berasal daripada tanah. Kan? Jadi, apabila kita berasal tanah, baja kita pun mestilah punca daripada tanah. Bikolin, susu kambing. Susu kambing. Kambing makan apa? Rumput. Rumput daripada apa? Tanah. Betul tak? Kopi kita. Kabu-kabu. Kabu-kabu tanah betul apa? Tanah. Betul tak? Guarana. Tanah. Daun belai gajah. Tanah. Semua daripada tanah. Garang bukit pun tanah. Tu belah-belah Afrika, Pakistan, Afghanistan apa semua tu kan banyak gunung-gunung garam ni. Dia duduk atas apa? Tanah. Botafas. Lah semua 12 jenis sayur dan buah-buahan dalam botafas. Semua di tanah. Betul tak? Bimain pun dari atas tanah. Aquamin, minerals. Kan? Daripada apa? Rumpai. Rumpai laut. Tubuh bawah laut tu ada tanah. Jadi kita faham betul-betul benda ni sebenarnya baja tanah. Baja kepada tanah. Bagus tak kepada kita? Baguslah. Tapi jangan duk pergi makan tanah. Dah kata tanah bagus. Lagi teruk makan telefon siapa uji. Kan? Jadi kena faham elok-elok, kita ini adalah makanan yang kita makan. Makan yang baik. Baik lebih memberati kepada kesihatan dan mempengaruhi saksiah kita. Kalau kita bagi anak kita makan produk yang tidak halal,
produk yang tidak baik, ianya akan mempengaruhi cara pemikiran dia, kan? Hati dia, jiwa dia. Sebab setiap makanan itu ada ruh dia yang tersendiri. Betul tak? Sebab itu hari ini sebagai contoh, saya nak bagi contoh. Pula beg Doraemon, nak bagi contoh. Buat lepas ni, kalau kita tak mau dengar orang tanya saya, Cik Bro, sakit ni nak bagi padah. Memang aku, aku geram sungguh. Hari tahu tak datang ni yang kita keluar ni? Biligo. Tahu tak biligo ni apa? Biligo ni susu kambing untuk bayi yang sudah putus susu mak dia. Faham tak? Susu kambing ini adalah minuman kegemaran para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Ada beberapa peristiwa yang jelas menunjukkan bahawa Rasulullah memilih susu kambing ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum nak diangkat ke langit, Rasulullah dihidangkan dengan 3 jenis minuman. Yang pertama madu, yang kedua arak, waktu itu belum diharamkan, dan yang ketiga adalah susu. Dan banyak cendekiawan ulama mengatakan itu susu kambing, sebab itulah minuman kegemaran arak waktu itu dan sampai sekarang pun. Rasulullah pilih apa? Rasulullah pilih susu kambing. Dengan pantas malaikat Jibril membalas, respon terus. Jibril kata apa? Tepatlah pilihanmu ya Rasulullah. Itulah minuman yang terbaik untuk manusia. Sebab tu orang Yahudi beramalkan minum susu kambing selepas putus. Bayi itu putus daripada susu ibu dia. Rasulullah SAW selepas putus minum susu ibu susu dia, Halimatus Sa'diyah, terus Rasulullah diberikan susu kambing. Sebab itulah budaya yang diamalkan. Rujuk YouTube Ustaz Dr. Jamdur Azhar Mulkan. Rujuk kat situ. Dia cerita tentang itu. Rujuk kat situ. Jangan rujuk kat saya. Buka YouTube, cari Ustaz Dr. Jamdur. Orang Ustaz. Ustaz Dr. Jamdur kan? Orang Ustaz. Orang doktor tu. Tapi dia tak promote lah produk apa-apa. Dia cerita pasal tu je lah, sejarah tu. Itu. Tengok. Apabila Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dah hijrah ke Madinah, on the way, dah hangga sangat-sangat. Menyorok dekat gua. Menyorok dekat gua apa? Gua apa, Faiz? Betul lah, hang kelam. Menyorok dekat gua apa? Gua Thur. Dipendekkan cerita, sahabat hantar anak dia pergi bawa kambing, bawa kambing betina masih darah lagi kan. Dengan mukjizat pada Rasulullah, pegang keluar susu. Dan Rasulullah SAW serta Sayyidina Abu Bakar minum daripada susu apa? Susu kambing. Bukan unta, bukan kibis, susu kambing. Bukan bermakna susu lembu semua ini tak baik. Ada kelebihan, tetapi yang terbaik adalah susu kambing. Kan? Jadi apabila itu berlaku, apa yang berlaku masalah kepada orang Islam sekarang ini adalah Yahudi suruh kita lepas habis putus susu ibu kena minum susu. Sebab tu jadi macam saya tak kata. Lebih kurang macam tu lah. Membentuk saksiah. Kan? Kepribadian kita juga berdasarkan pada apa yang kita makan. Kita makan daging babi, perangai lebih kurang. Sebab itu ini adalah perkara penting. Adakah ini ubat dihasilkan oleh Vista Maya? Tidak. Ini adalah makanan, adalah minuman yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Kan? Lepas beranak, berhenti minum susu. Yang faham-faham, yang tak faham pintu taubat masih belum tertutup, istighfar banyak-banyak. Inilah ini perjuangan. Kita nak berubah. Kita bukan sekadar nak berubah ekonomi kita, tetapi kita nak berubah pemikiran
dan gaya hidup orang Islam khususnya. Bulan Ihsan ini, jihad inilah yang kita kena buat. Ni, susu kambing untuk bayi 1 bulan setengah ke atas. Boleh ambil dah. Ubat ke? Tak. Bukan ubat. Kita nak balik kepada apa yang Rasulullah SAW lakukan. Sejak daripada kecil, Rasulullah minum susu kambing. Sekarang, kita ada susu kambing untuk kanak-kanak. Bagi kat dia. Faham tak? Ini yang kita nak cerita. Adakah ini ubat? Tidak. Habis tu ada kata je. Habis ibu kutuk bok dia. Macam mana? Kan? Sebelum 1 tahun setengah. Sebelum 1 tahun setengah minum susu bok. Sebab itu, Mr. Balhas keluar. Ni. Tahu tak ni? Ni untuk mak. Berat. Ni untuk mak. Apa nampak? Ni untuk mak ni. Gocok. Gocok untuk tenaga. Sebab dia ada coklat. Ada coklat. Ada susu kambing sebagai asas. Disokong oleh pemakanan sunnah. Bagus tak? Daripada hak coklat kita minum. Tak mau sebut lah jenama. Hak kuku kita minum. Betul? Faham maksud saya? Faham? Faham tak yang kita duk amal duk bagi? Kita duk bagi bergenerasi dah pada anak-anak kita. Padahal dalam tu gula. Ya Allah. Tengok. Dalam tu gula. Pergi kat YouTube. Tengok. Jenama tu bahaya sebab gula. Banyak. Tu macam mana nak sihat? Sebab tu lah budak-budak ada umur 8 tahun, 9 tahun pun dah ada kena diabetes. Kan lawak-lawak ni cerita betul. Kan? Jadi ni gocok. Dalam ni ada dimasukkan selain pada bahan asal utama penambah susu kambing dan juga koko, kita juga masuk madu, kurma. Lagi berkhasiat habatus sauda. Dalam ni ada apa lagi? Ekstrak acai berry. Acai berry ni dalam keluarga berries. Dia adalah antara buah yang paling tinggi antioksidan. Tinggi oksidan maksudnya dia membantu mencegah kerosakan sel. Ni. Lepas tu dia ada peptide. Peptide ni jenis protein yang membantu memberikan tenaga segera dan dalam ni juga ada protein beras. Ni. Sekilo. Cedok. Cedok lagi syok. Cepat habis. Lagi tak puas lagi debu. Ni siapa? Mak. Mak tu. Maknanya lepas masa mengandung dan juga masa duduk berdalam pantang. Sebab apa? Ni. Go milk. Go milk ni susu kambing bagus untuk ibu mengandung dan ibu lepas bersalin. Kena ambil cewek ni. Yang mana duduk mengandung tu, kau boleh bayar yang ni. Tak apa, tak tajam apa dalam go milk juga ada pembakaran sunnah. Dalam ni juga, dalam susu kambing ni juga ditambah baik kan dengan pembakaran sunnah. Madu, kurma, habatus sauda, ekstrak acai berry pun ada, peptide ada. Boleh minum tak? Boleh. Pasal apa Cik Abdul tambah yang ni? Sebab apa? Susu kambing kan daripada cayak tukar pada debu, dia melalui proses pengeringan. Bila pengeringan ada vitamin yang terjejas sebab susu kambing yang terbaik adalah susu kambing hak perah daripada bok kambing tu. Itu yang terbaik. Tapi jenuh nak pergi perah. Suruh Faiz pun dia tak mau. Larat pergi perah. Aku lagi tak perah. Geli. Cik. Dekat tu je lah. Sembang derah. Tak boleh. Jadi, takkan nak ambil hari-hari kan? Takkan nak suruh mamak main hantar kat rumah kan? Selita-selita. Mahal tak? Jadi, bila bentuk debu, jadi untuk menggantikan mana-mana yang ada terjejas, waktu kita masuk pemakanan sunnah. Benda ni bagus tak untuk sang ibu? Satu, kalau amal waktu mengandung anak itu jadi kulit cantik, mudah beranak, anak itu insya Allah terhindar daripada bila lahir, terhindar daripada demam kuning. Tak payah bila kena kuning baru nak pergi cari hindu perah kambing. Minum sekarang untuk cegah kan. Kita ni kan sebenarnya semua orang minum susu kambing. Sebab dulu-dulu demam kuning kan. Pergi cari kambing. Bukan pergi cari kambing, pergi cari hindu yang jual susu kambing.
Kan? Minum sikit dah ada perubahan. Sebab tu kita ni manusia yang lupa daratan. Bila dah besar, dah dewasa, tunjuk susu kambing, pegang hidung, busu. Padahal penyakit kita yang pertama, demam kuning tu, ubat kita yang pertama, susu kambing. Lupa daratan. Masalah. Tak minum susu kambing. Abang tak faham taknya tu? Ini adalah amalan kehidupan harian. Boleh tak bapak nak makan? Boleh lah, bukan nak mati. Sebab itu, baby yang umur 1,5 tahun, 2 tahun, kan dari segi Islam pun kita kena pisahkan daripada minum susu mak lah kan. Betul tak Ustazah? Ganti je itu bilingo. Ganti dia. Ramai tak kawan-kawan kita yang cucu anak tengah duduk bergandung lah ni. Kan kita pun ada duduk bergandung apa semua. Saya bergandung tapi tak pernah beranak lagi ya. Tak pernah setakat ni, alhamdulillah. Kan? Bila anak turun tak tahu. Jadi apa nama? Jadi yang tu kita kena faham elok-elok. Ambai kan? Berhenti bila tak payah berhenti terus ya. Pak boleh minum tak? Boleh. Yang tak boleh minum hak mak. Pak tu yang tak boleh minum hak mak punya susu tu. Bila ada tu yang kadang-kadang anak tu kan bersilih tu. Tak dan nak rehat lagi, beranak pula. Pak seronok pasal apa boleh dapat susu free. Tak payah pergi perah. Belum otak dah. Bukan tak boleh tu. Tak boleh dah. Boleh tak? Boleh minum hak susu mak. Pak tak boleh minum susu mak tu. Tak boleh. Tapi boleh minum susu anak ni. Boleh. Tak ada masalah. Cuma dia punya struktur molekul tu lebih halus sesuai dengan yang bobok 1,5 tahun. Bayangkan betapa indahnya hari ini. Kalau kita bawa kerja dakwah ini, kita berjaya menyelamatkan anak-anak generasi baru daripada mengikut apa yang didakwahkan oleh orang Yahudi. Dia buat syarikat, tak payah sebutlah syarikat tu, saya nak video ni. Dia ajak sampai jadi budaya turun-temurun, berhenti susu mak, ganti dengan susu lembu. Padahal susu yang terbaik adalah susu kambing. Pasal apa? Kan? Jom kita cerita pada semua rakyat Malaysia, khususnya orang Islam. Tu kat ni. InsyaAllah anak kita akan lebih kuat, boleh bertenaga, cerdik. Sebab dalam susu kambing dia ada selenium yang memang bagus untuk sistem saraf otak. Faham tak? Inilah dia, kita bukan sekadar berniaga, tetapi kita nak bawa sebagai kita ni sebagai ejen transformasi perubahan gaya hidup orang Islam khususnya. Tu cerita dia. Jadi tak ada guna tanpa sukroza dalam ni. Bilingo ni. Ada yang seronok je kan. Selain daripada ada susu kambing yang untuk kanak-kanak ni, dalam ni ada omega 3, ada DHA, ada multivitamin, kismis dan madu. Bagus ya untuk anak-anak. Dan dicipta untuk 1,5 tahun. Susu kambing import dari Holland, dari Belanda. Grade yang elok. Okey. Nampak tak apa yang kita nak cuba sampaikan ni? Perubahan gaya hidup jangan anggap sebagai ubat. Okey? Botafas contoh dia. Ni, botafas. Tok guru saya kata nak sihat, nak cantik, nak comel, banyak makan buah dan sayur. Banyak makan buah dan sayur. Ni buah dan sayur dalam ni. Kan? Cuba kita baca ingredient yang ada di dalam ni. Ada beetroot, ubi beet. Kan? Ubi beet. Lepas itu kita ada lemon, ada kulit kayu manis, pegagar, cekor, daun gelenggang, sirih, serbuk madu. Ni lebih kurang apa nama? Buah dan sayur lah. Secara general dia. So kalau kita banyak makan buah dan sayur, bagus tak? Bagus tak? Sebab dia tinggi antioksidan. Taklah rosak kerja-kerja sel kita tu. Tengok kulit licin, umur kat 50, kulit licin tegang elok je kan. Banding yang rajin isap rokok, dia punya sel badan dia semua dah kemput. Tak elok tengok. Gelap, pudak. Hak ni tengok aura pun berseri sebab terpancar kita makan yang baik-baik. Kita tak bawa masuk benda hak tak elok. Tu nur tu. Tu dia. Tu cerita dia. Boleh
Boleh bantai lah kan. Kalau sebab saja-saja tak boleh, dia bantai aku balik. Tapi dalam kelas dia tak boleh bantai aku. Jadi ini yang kita kena buat. Ni Bicolin bukan ubat. Dalam ni ada susu kolostrum, susu awal. Orang panggil cecair keemasan. The golden liquid. Cecair emas. Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kita sampai dia suruh, dia bagi kita minum cecair yang warna keemasan, kuning keemasan. Untuk beberapa hari saja. Dan disitulah zat, vitamin, mineral paling power untuk bina sistem ketahanan tubuh. Dan minum 2-3 hari pun dah sebenarnya boleh cover seumur hidup. Tapi malangnya kita duk bubuh macam-macam benda tu yang jadi sakit balik tu. Kan? Kalau kita jaga ni sistem minum susu ibu kita yang kolostrum tu, kalau kita tak makan gula pasir, kalau kita tak makan benda-benda pelik, kita buat masuk asap dalam badan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak berbuat asap, tapi pasangan kita berasap. Itu pun toksin kan? Masuk dalam badan, dia melemahkan sistem imunisasi tubuh. Walau zaman keadaan COVID sekarang ni, kita kata kuatkan sistem ketahanan tubuh. Macam mana nak kuat sistem ketahanan tubuh? Duk makan gula, duk makan pengawet, duk makan kapuk baroi. Makan kapuk baroi. Duk ikan daripada laut dalam tu bawa balik nak bagi tahan lama 2-3 hari. Selain dia pun bawa dia pun bawa kapuk baroi. Pengawet mayat. Kita tak jadi mayat lagi. Dah disalut dalam tubuh kita. Pengawet mayat. Dah awet dah. Dah nak sihat dah. Susu kolostrum kita minum waktu kita kecil sepatutnya cukup. Tapi sebabkan kita ibarat peperangan, kita bubuh racun dalam badan, tambah peluru macam-macam dalam badan. Mana nak tahan? Sebab itu sangat penting pemakanan ini. Ubat ke? Tak. Bukan ubat. Dia adalah pemakanan halal dan tayyib. Dan bestnya adalah disebabkan kita masukkan unsur pemakanan sunnah. Contoh susu kambing, madu, royal jelly kan, madu. Dan ia merupakan pemakanan sunnah. Dan Rasulullah SAW kata, siapa yang mengamalkan sunnahku ketika jahil umatku, pahalanya 100 syahid. Niat minum susu Bicolin, dalam tu ada pemakanan sunnah. Niat amalkan saja. Maknanya kita boleh dah pahala 100 syahid. Nak pergi Afghanistan, Syria, nak perang, tobat, tak tentu lagi. Nampak je kemah, kan? Anak muda, jiwa perkasa. Pergi serentak pergi Syria, tak pergi Syria apa, pakai jen mandian pun terap dah. Macam mana nak pergi Syria? Kan? Kan? Jadi, pakai arok mandian kita apa? Macam mana nak perang? Tak ada perang. Kan? Itu cerita dia. Jadi ini adalah pemakanan. Faham maksud saya? Jadi bila kita buat keluar apa ni? Yang ni Stevista pun bukan ubat. Bila kita cakap tentang bahaya gula, kita tahu gula tu tak elok. Setuju tak? Setuju tak? Berapa orang rumah dia masih ada gula? Ada tak? Tak boleh kurang. Buang. Walaupun ada 2 guni seberat 1 kilo setiap keping. Buang. Pasal apa? Pasal apa gula itu kena berhenti. Tegak baik-baik. Gula asalnya bila diproses warnanya perak. Felda cuping. Allah baba. Siapa cerita? Siapa kata? Jadi sebenarnya betul tak? Hitam loh. Hitam. Gula yang kita beli tu warna putih, jernih, bersilau-silau. Macam mana boleh tukar lagu tu?
dua perkara yang digunakan. Perkara pertama saya dah pernah cerita. Perkara kedua saya baru belajar. Saya diberitahu oleh Al-Fadhil Ustaz Razi Zaidun, bekas wakil rakyat Gunung Rapat, yang sebelum dia jadi wakil rakyat, dia adalah aktivis sosial pengguna. Dia membuat kajian, antaranya adalah gula. Sebab dia bercerita tentang halalan thayyiban. So gula ini secara kita kena faham, tengok tebu-tebu yang dirimpun banyak-banyak tu, bukan la tu proses. Dia tak pernah pun sebelum nak proses kita basuh elok dulu, buh ayak, buh sabun dah. Tak ada nak. Hak duk berkompoi tu dengan ayak tebu bergeledar tu, bai dengan bewok, dengan tikui, dengan semua ada. Tengok. Kan? Boya yang tak ada tu. Boya darat. Tikui mana? Apa tu dia kencing tikui tu? La ilaha illallah. Gabuk ke lagi nak ambil gula ni? Gabuk ke lagi? Angkat bola bisin tu. Proses tak ada. Maknanya kalau ada bewok dalam tu, ulat dalam tu, bisin sekali lah. Hang makan nak gula? Perisa ulat. Dia cekak tu kan bola bisin. Kalau dalam dekat situ dalam tu ada ulat? Allahu akbar. Satu lagi. Dekat ladang kan, nak ambil tebu kan, dia bakar dulu kan. Dia bakar dulu kan. Sebab tebu ni dia punya kulit dia tak bakar api. Jadi dia bakar daun tu kan. Betul tak? Ada ulat tu. Time tu pun kita rasa geli dah. Lepas tu nak tukar kepada jadi warna putih kristal, white kristal tu, dia guna sulfur dioksida. Sulfur dioksida. Okey, dadah weh. Morfin dibuat daripada daun daun apa? Daun popi. Daun popi tu macam lebih kurang macam daun ganja. Nak